Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Okey, sekarang aku ingin berkongsikan dengan anda mengenai satu benda yang baru saja dikeluarkan pada 30 Julai 2026, adalah daripada interview yang telah dilakukan terhadap pengurus Sabah FC iaitu Muhammad Arzis, yang ini adalah dikeluarkan oleh sabahmedia.com lah. So ini finally, at least walaupun tidak diumumkan secara rasmi di dalam Sabah FC punya Facebook page ataupun nama sosial media, tapi di sini kita sudah mendapat jawapannya mengenai KPI untuk Sabah FC bagi musim yang akan datang 2026-2027 ni. Dan bila aku nampak news ni, aku rasa macam, oi biar betul diorang ni. Memang tinggi diorang punya target tau untuk musim ni. Jika kita ambil kira daripada prestasi kita pada musim lepas, adalah merupakan satu lonjakan yang cukup besar lah. Ya, itu yang aku boleh katakan. Kerana apa yang cuba disasarkan oleh Sabah FC pada musim ni adalah cuba untuk kembali berada di kelompok top 5 untuk saingan musim ni. Walaupun pada mulanya kita berada di kelompok top 5 di bawah, lebih kurang macam tu lah aku katakan. Lepas aku cek lah ni, Andi, aku ni pandai-pandai saya cakapkan sekali tengok salah. So, table 2026, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Okey, pada musim sebelumnya kita adalah tim yang berada di top 5 di bawah. Tapi sekarang ni kita cuba untuk kembali menjadi pesaing lah, lebih kurang macam tu di saingan Liga Super. Kalau kamu tanya aku untuk my opinion tentang persembahan Sabah FC pada musim lepas dan membawa ke musim ni di atas kemasukan pemain-pemain, yang aku boleh katakan separuh daripada skuad kita ni memang telah dirombak dan diubah pemain-pemain dia. So aku tidak menyasarkan jauh lah. Mungkin at least kita dah berada di mid table. Bagi aku sudah cukup bagus untuk persembahan skuad ni, dan seterusnya baru kita cuba mendaki lagi pada musim yang seterusnya. Bukan aku menyangkal apa yang dikatakan oleh Muhammad Arzis ni. Bagi aku this is a very good vision lah untuk bilang orang memberikan moral boost kepada pemain Sabah kita, dan of course mengembalikan keyakinan kita untuk menyokong dan hadir ke stadium menyaksikan perlawanan ni. Aku tidak salahkan. Aku rasa ini adalah satu statement yang cukup bagus. Sekali lagi, cukup ada visi KPI yang tidak mustahil untuk kita capai. Tapi again, my own perception, pandangan aku seperti mana aku tekan pada video awal ni, squad ni masih muda. Lebih kurang, bukan dari segi muda umur, tapi dari segi muda chemistry bermain bersama. Itu yang aku ingin katakan di sini. So mungkin sorry, ada banyak benda yang perlu diperhatikan lah. Okay, lebih kurang macam tu. Aku akan berbincang dengan lebih mendalam lagi lah tentang squad yang kita miliki sekarang di video yang seterusnya. Tapi buat masa ni aku ingin lebih bercerita mengenai apa yang telah dikeluarkan, hasil daripada interview yang telah dilakukan oleh Sabah Media sekali lagi terhadap Muhammad Arzis Afizi, kita punya pengurus untuk Sabah FC inilah. So selain daripada tu, ada juga dikatakan sini, beliau sendiri mengatakan buat masa ni tidak ada sebarang perancangan lagi untuk membawa masuk sebarang pemain import ke dalam skuad Sabah FC ni. Cuma aku tak pastikan import ni maksudnya import luar ataupun import tempatan. Dan satu lagi statement yang telah dikatakan juga masih lagi di media yang sama, iaitu terus memberi kepercayaan kepada bakat muda kelahiran Sabah untuk memperkukuhkan pasukan. So adakah pemain seperti mana kita bincangkan pada video sebelum ni juga, adakah pemain under 23 akan diperkenalkan dalam skuad Sabah FC tidak lama lagi? Pasal skuad kita ni berada dalam begini, macam mana aku cakap pada video sebelumnya juga, aku okey dengan jumlah skuad kita ni, tapi sekali lagi dengan KPI menjadi top 5 di saingan Liga Super ni, ianya memerlukan satu squad rotation yang cukup bagus untuk mengekalkan stamina pemain, lebih kurang macam tu. So aku tak tahu adakah mereka akan menggunakan squad pool yang kecil ini cuba untuk mengejar kedudukan tersebut, pasal ada perancangan di sebalik dia yang membolehkan walaupun squad pool kita kecil tapi masih membolehkan kita untuk mencapai KPI tersebut. Di sini yang aku
ingin sangat tahulah apakah perancangan Sabah FC kita tahu KPI kita top 5 sekarang, tapi apakah perancangan yang dilakukan oleh Sabah FC bagi mencapai KPI tersebut? Itu yang ingin aku tahu sangat di sinilah. So, untuk persediaan sebelum menuju saingan Liga Super yang akan bermula pada 23 Ogos ni, ini pun aku ingin sentuh pada anda juga. First match untuk Sabah FC adalah pada 31 Julai nanti, mana mereka berhadapan dengan Keningau. Dikatakan juga akan ada jelajah Sabah lah akan dilakukan, tapi masih lagi dalam perancangan. Bagi aku sekali lagi itu tidak cukup untuk skuad kita ni berlatih bersama-sama untuk mendapatkan chemistry apa semua tu, kerana sekali lagi target untuk mencapai KPI kita tu, kita perlu melawan klub yang betul-betul betul-betul beraksi di saingan tertinggi bola sepak tempatan mereka masing-masing. Lebih kurang macam tu. So aku mengharapkan benda ni boleh ada dalam perancangan dan akan dilakukan tidak lama lagi sebelum menuju kick off 23 Ogos ni, kerana itu adalah uh, antara benda yang boleh dilakukan Sabah FC untuk cuba mencapai KPI ni. Lebih kurang macam tu. Kita perlu memanaskan enjin pemain-pemain kita ni lebih awal sebelum berlakunya kick off di saingan Liga Super. Kerana aku tidak mahu lagi peristiwa musim lepas berlaku. So amat merugikan lah, pasal squad sudah bagus, pengambilan player sudah bagus, KPI sudah ada, so cukup aku berpuas hati dengan KPI itu, walaupun awal video ni aku mengatakan macam agak sukar untuk dilakukan atas reason-reason yang aku share sebentar tadi, tapi walau macam mana pun aku tetap setuju dengan KPI ni juga walau macam mana pun. So untuk macam mana aku katakan juga sebentar tadi, untuk mencapai KPI ni, benda-benda ni perlu dilakukan. So benda-benda pramusim ni lah perlu dilakukan lebih awal dan menentang tim yang lebih kompetitif. Tak kisahlah di Brunei ke Singapura ke Indonesia ke, perlu dilakukan oleh Sabah FC. So okay guys, itu adalah perkongsian semasa. Ini adalah berita yang telah dikeluarkan sekali lagi oleh Sabah Media di atas interview yang telah mereka lakukan terhadap pengurus Sabah FC Muhammad Aziz, di mana KPI kita musim ni adalah berada di kelompok 5 terbaik. Bagaimana pendapat anda? Letakkannya di ruang komentar bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Okay guys, ini aku cuba selitkan di dalam video SRTV lah, di mana kita akan buat after show. After show tu bermaksud kita tidak akan bercerita mengenai bola, tapi kita santai-santai bercerita mengenai mungkin hal peribadi, apa semualah. First of all, aku terpanggil untuk berkongsi dengan satu benda, di mana ada satu komentar yang aku baca, macam dia cakap, aku ni sakit kan, nampak kurus sangat. So, terima kasih di atas concern yang anda berikan. Aku lupa siapa komentar tu. Tapi sebenarnya dia macam ni. Aku ni orang dia aktif lah dulu. So aku pergi gym, main basikal. Aku pernah juga berjogging. Last aku jogging tahun 2014. Lebih kurang macam tu. Aku ni ikut marathon. So biasa aku kan ikut half marathon lah. Tapi lama sudah aku berhenti ya. Lama sudah aku berhenti. Memang hidup aku tidak sihat. Lebih kurang macam tu. Bukan tidak sihat pasal aku main-main ambil apa-apa benda yang terlarang, bukan. Tapi aku just duduk tengok TV, main game. Itu sih aku buat pergi kerja. Tapi baru-baru ni aku start berjogging balik. Ceritanya kenapa aku start berjogging balik ni, pasal ada satu orang kawan aku tu dipaksa untuk turun berat badan untuk capai BMI dia. Kalau enggak, dia akan kena grounded daripada bekerja. Lebih kurang macam tu. So, dia adalah individu yang start berlari dulu daripada kami semua, ramai oleh kami ni sebenarnya. So, tapi dia macam bilang orang ada stres, bilang orang macam moral dia down lah. Moral dia down, easy to say macam tu. So, kami decide untuk join dia jogging. Itu je niat dia sebenarnya, itu sih. Tapi bila sudah join jogging tu, macam aku rasa balik macam yang keseronokan benda ni, dan aku start jadi serius lah. Lebih kurang daripada aku mau kasih kawan,
kawan aku tuh supaya dia tidak berkeseorangan berjogging, at least ada teman dia. Dia secara automatically membawa aku kembali ke arena berjogging ni. So insyaallah aku kan start do my 10k first tidak lama lagi. Kalau aku nak silap bulan depan lah, somewhere in the middle of bulan depan ada Jomran punya event untuk di KK ni. Dan aku tidak ada plan pun sebenarnya untuk mau turunkan berat badan apa semua. Tapi hasil daripada konsisten yang aku lakukan, boleh katakan 1 minggu 4 ke 5 kali aku turun jogging. Tidak jauh lah, aku punya latihan macam 5 km saya macam tu. In between aku buat interval, lepas tu aku buat sedikit recovery. Dia turun lah berat badan aku daripada 73 pergi 69 sekarang. And then at the same time aku ada jaga makan sikit lah. Bukan aku bilang aku on strict diet. Tidak, aku masih mau enjoy aku punya makan. It's just that aku control portion aku sekarang. So pagi aku ambil, tengah hari aku ambil, malam aku kurang ambil ataupun kadang malam aku nak makan langsung. So itu antara penyebab kenapa ada orang cakap lah kenapa aku kurus pipi aku cengkung lah. Anyway, aku tiada ada masalah. Aku sihat sejak Alhamdulillah. In fact, aku bertambah sihat sekarang ni. Ianya memberi, bilang orang satu, bilang orang, dia efek kau punya, bila kau bersukan ni, dia efek kau punya mind juga lah. Kau akan jadi lebih confident. Lepas tu macam, di tempat tu juga kau boleh release kau punya stress. Lebih kurang macam tu. Aku berkongsi ni bukan aku mengatakan aku hebat apa semua. Tapi if you are macam aku pada mulanya tu, kamu ingin mencari sesuatu untuk mengubah hidup kamu, aku suggest kamu try buat jogging lah, cuba jogging. So pasal aku banyak tau sukan aku buat. Macam aku cakap sama kamu, aku main futsal, aku main badminton, aku gym, aku basikal. Tapi bagi aku jogging is the best thing to do lah. Pasal dia tidak perlu tunggu orang, ikut masa kau sendiri bila-bila kamu pergi, tidak payah bersaing dengan siapa-siapa. It's just kau bersaing dengan diri kau sendiri saja. So bagi aku tidak ada stres di situ lah. So itu adalah after show guys. Sorry, aku saja cuba mau selitkan benda ni pasal mungkin benda-benda yang aku alami ni boleh membantu anda untuk bilang orang mengembalikan hidup anda lebih kurang macam itulah. So sampai di sini saja. Assalamualaikum. Bye.